Nak cari kayu, nak cari kayu. Kau sajalah yang cari kayu. Salam sejahtera Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang Arif, lagi bijaksana seterusnya para hadirin yang saya hormati sekalian. Tongkat sakti tajuk cerita, kuntum dan kenanga watak utama, akibat tamak dan juga haluba. Ikutilah cerita seterusnya bersama saya, Khalisah binti Muhammad Khalis. Di sebuah negeri di Negam Bulan, tinggallah seorang ibu tunggal bersama sepasang anak gadis sunti. Kenanga lepas cuci pinggan, angkat kain di jemuran. Kak Kuntum lah, Kenanga banyak kerja ni. Lagipun, mak selalu berpesan, kita ni adik-beradik hendaklah saling tolong-menolong bagai aur dengan tebing. Sudah, kau sebagai adik tidak harus berbanyak mulut. Begitulah keadaan mereka dua beradik, sering bertelagah. Kuntum, peribadi tidak seindah namamu. Curi tulang, sikap tegar di dalam diri. Dik Kenanga jadi sasaran. Kenanga si adik sering mengalah lantar hormat ke kakaknya yang tua. Kamu berdua ni asyik bergaduh je. Pergilah cari kayu api di hutan. Kerah mak silang. Mendengar perintah ibu, mereka berdua pergi ke hutan untuk mencari kayu api. Kenanga membawa seutas tali dan sebilah kapak lalu menuju ke sebuah hutan yang terletak di hujung kampung. Kenanga mula mengutip ranting-ranting kayu dan Kuntum pula hanya duduk berehat di sebuah pokok. Aku penatlah, kau buatlah seorang, balas Kuntum. Dia sedikit pun tidak mahu menolong Kenanga mencari kayu api. Kenanga yang malas hendak bertekak dengan kakaknya membuat kerja itu seorang diri. Setelah siap, dia pun mengejutkan kakaknya. Kak Kuntum, bangun. Hari dah petang, mari kita pulang. Setelah sampai di rumah, Kuntum berpura-pura penat kerana takut dimarahi oleh ibunya. Mengapa sikit sangat kayu api ni Kenanga? Kenanga pun hanya mendiamkan diri. Tak mengapalah, esok kamu berdua pergi lagi ke hutan untuk mencari kayu api. Putus mak silang. Pada keesokan harinya, selepas makan tengah hari, mereka berdua pun pergi sekali lagi ke hutan untuk mencari kayu api. Tetapi pada kali ini mereka berpecah. Kuntum berasa sangat-sangat marah kerana Kenanga tidak mahu mengikutinya. Walau bagaimanapun dia tidak dapat buat apa-apa. Kuntum terkial-kial mencari kayu api kerana sebelum ini dia tidak biasa membuat kerja-kerja itu. Namun, dia terus mengumpulkan kayu-kayu api kerana dia bimbang rasanya akan diketahui oleh ibu jika dia pulang dengan tangan kosong. Namun, Kenanga yang telah biasa membuat kerja-kerja itu dengan pantas seperti lipas kudung. Setelah siap, Kenanga pun mengikat kayu-kayu api tersebut untuk dibawa pulang. Dalam perjalanan pulang, Kenanga terdengar suara, "Tolong! Kenanga tercari-cari suara tersebut. "Tolong lepaskan aku, wahai gadis manis." Kenanga berasa kasihan melihat rusa itu lalu melepaskannya. "Terima kasih, wahai gadis manis yang baik hati. Kerana engkau telah menolong aku, ambillah tongkat sakti di pohon ara itu." Rusa itu telah mengajar mantra yang perlu dibaca oleh Kenanga. Setelah mengucapkan terima kasih, Kenanga segera pulang mendapat ibunya. Pada beberapa hari, Kenanga mencuba tongkat saktinya. Dia membaca mantra lalu dia meminta 10 keping wang perak untuk membeli makanan dan pakaian untuk ibu dan kakaknya. Namun, mereka tidak lagi ke hutan untuk mencari kayu api. Kini, hidup mereka bertambah senang. Pada keesokan harinya, ibu memanggil Kenanga. "Kenanga, kau dan Kuntum telah meningkat dewasa. Mengikut adat di kampung, kita mestilah simpan tepak sirih di rumah." "Oh begitu," Kenanga faham maksud ibu. Kenanga pergi ke hutan untuk mengambil tongkat saktinya. "Hek kumahi hek, ma kumahi hek." Itulah mantra yang diajar oleh rusa kepadanya. "Hai tongkat sakti, bawakan daku sebuah tepak sirih." Dalam sekelip mata, tepak sirih muncul di hadapan matanya. Malangnya, kejadian itu disaksikan oleh Kuntum. Rahsia terbongkar secara tidak sengaja. Kuntum si pendengki mengayakan diri seorang sahaja. Tongkat sakti ingin dimiliki. Tanpa berlengah, Kuntum pun mencuba tongkat sakti itu. Kuntum membaca mantra lalu Kuntum meminta 10 keping wang emas. Kuntum semakin gairah dan tamak. Dia pun membaca mantra lalu dia meminta
wang emas, pakaian-pakaian cantik, koleksi-koleksi Elizabeth dan seorang lelaki yang kacak rupawan. Akibat tamaknya itu, tongkat sakti bertukar jadi ular tedung. Ular itu mematuk kakinya. Kuntum yang tamak itu meninggal dunia akibat dipatuk oleh ular. Para hadirin pendengar budiman, cerita saya sudah sampaikan. Ambil yang baik, jadikan teladan. Orang tua sering berpesan, jauhkan diri daripada hasad dengki, tamak halubah, merugikan diri, merosakkan peribadi. Justru, kita hendaklah berbuat baik. Nescaya kebaikan juga akan diperoleh. Sekian, terima kasih.